Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Okay, kepada yang baru menonton, tolong tengok bahagian pertama dahulu. Okay, this is part 2 for 5.2. Dalam bahagian pertama, saya dah ceritakan secara detail apakah itu semiconductor. Okay, apakah itu semiconductor? Apakah nama bahan yang dipanggil sebagai pure semiconductor? Apakah sifat dia? Kemudian kita dopekan semiconductor tu supaya kita dapat semiconductor jenis P dan semiconductor jenis N. Dan apabila kita gabungkan kedua-dua semiconductor ini, P-type dengan N-type, kita dapatlah apa yang kita panggil sebagai diode. So origin of a diode comes from a semiconductor that is wedged together. Jenis P dengan jenis N kita gabungkan dapat diode. Kemudian saya dah ceritakan juga apakah fungsi diode. Fungsi diode adalah suatu alatan yang membenarkan arus melaluinya dalam satu arah sahaja, one direction only. Ini secara ringkas sebab saya dah cerita dalam bahagian 1, membenarkan arus melalui dalam satu arah sahaja. Sebab apa arus boleh lalu dalam satu arah sahaja? Tengok part 1. Tengok part 1. Okay, thank you. Right, kita pergi kepada part 2. Untuk video kali ini kita teruskan dengan pembelajaran, iaitu mengenal apakah suatu proses yang dipanggil sebagai rectification. Okay, learning objektif untuk video ni yang pertama adalah what is rectification. So rectification, okay, bermaksud ia adalah suatu proses. Ia adalah suatu proses. Kita nak buat apa dalam rectification ni? We are converting, menukarkan alternating current AC kepada direct current DC. So rectification ni, to put it simple, ia adalah suatu proses yang mana kita tukarkan arus ulang alik AC kepada arus terus direct current. Sebagai contoh, dalam aplikasi harian seperti dalam buku teks, kita sambungkan charger kita kepada AC power supply. Plug dekat rumah awak tu adalah bekalan arus ulang alik, ya. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu. Tetapi kita gunakan bekalan arus ulang alik itu untuk mengecas telefon bimbit. Telefon bimbit sebagai contohnya. Tetapi telefon bimbit hanya akan di-charge, hanya akan menerima cas ataupun akan menjadi bercas baterinya jika disambungkan kepada direct current atau arus terus. So dalam kes ini apa berlaku adalah kita perlu make sure this AC turns into DC. Then only we are able to charge our mobile phone. Dalam bahasa mudah dia macam ni. Kita ada telefon bimbit, handphone. Okay, handphone kita ni hanya akan, bateri dia ni kita nak cas, kita kena pakai DC. Kita kena pakai sumber arus terus. Kalau kita pakai arus ulang alik, confirm tak akan bercas. Okay, so apa kita buat adalah kita mesti pastikan berlakunya proses rectification. Rectification, proses menukarkan daripada AC kepada DC. Okay, so jom kita tengok macam mana nak buat proses rectification tu. Ini ditunjukkan dalam makmal. Kita ada kit yang boleh tunjukkan kepada kita proses rectification. Tak apa, kita teruskan kepada gambaran letak. Sebelum saya pergi kepada dua jenis rectification, kita ada dua jenis rectification. Pertama dipanggil sebagai half wave. Okay, satu lagi, yang kedua dipanggil full wave. Okay, satu half wave, satu lagi full wave. Saya tak nak lompat terus pergi kepada half wave, full wave. Let me bring you to one focus point dulu. Okay, pertama awak kena tahu awak kena tahu apakah itu AC. In case awak dah lupa dalam tajuk elektrik,
Kita dah belajar dah. Sebenarnya dah belajar dah apa itu AC, apa itu DC. DC kenapa dia panggil DC, direct current? Kerana arus mengalir dalam satu arah saja. Kalau saya sambungkan litar kepada suatu bateri dan saya sambungkan kepada bulb, okey, maka arus akan keluar daripada terminal mana? Arus keluar dari terminal mana? Bateri ni, dry cell ni. Keluar dari mana? Jawab dalam hati. Cek jawapan awak. Arus keluar dari terminal positif. Okey, kemudian masuk semula ke terminal negatif. Itu dia arah, direction of the current. Tidak akan berlaku arus keluar dari terminal negatif, lepas tu tiba-tiba keluar balik daripada positif, lepas tu keluar balik daripada negatif. Tidak akan berlaku. Dan oleh sebab itu kita panggil dia direct current, satu arah saja. There will be fixed terminal positive and fixed terminal negative. So dia ada terminal positif dengan negatif yang tetap. Okey, tolong tangkap keyword yang saya tengah sebut ni. Dia ada terminal positif dengan terminal negatif tetap, tak berubah. Okey, kita pergi kepada AC. So litar yang sama, kali ini saya tak sambungkan dengan dry cell, saya sambungkan dengan AC power supply. Tengok tempat bateri tadi tu, saya sambung dengan AC power supply. Tadi DC kan, sekarang AC. Now, apa kelebihan AC? Apa kelebihan AC? So, AC power supply or AC source have an interchangeable terminal of interchangeable positive and negative terminal. Positif dengan negatif terminal dia boleh berubah setiap separuh cycle. Setiap separuh cycle. Kejap lagi saya pergi dekat separuh cycle tu apa So macam ni, tengok. Let's say on the first half cycle, this part here on the left is positive terminal. On the right hand side here will be the negative terminal. So arus akan keluar ikut positive terminal in this direction. Masuk dalam bulb pun menyala on the first half of the cycle. Saya tunjuk dekat awak first half ni apa. Saya highlight So this will be the first half yang saya highlight ni. Okay, arus keluar dari terminal positif, melengkapkan litar. Okay, yang bestnya AC power supply ni adalah on the next half cycle. Tadi positif belah kiri, negatif sebelah kanan. On the next half cycle, the terminal interchange. Now sebelah kiri dah jadi negatif, sebelah kanan jadi positif. Arus sekali lagi keluar, tetapi dalam arah yang berlawanan. Tadi keluar kat sini, sekarang keluar kat sini. Sebab apa? Terminal positif sekarang duduk sebelah kanan. So the next half cycle, which is the second half cycle sekarang ini, berlakulah negative half cycle. Arus ada, tapi arahnya berlawanan. So tadi arah positif, sekarang arah negatif. Arah positif, arah negatif. Bukan nama dia arah positif, arah negatif Saya labelkan arah positif tu yang mula-mula tadi, first half tadi, keluar daripada kiri, keluar daripada sini, pergi belah sini, positif. Lepas tu terbalik sini, pergi belah sini. So both ways, ataupun every time, every half cycle, current flows in opposite direction. Dia macam tu. Okay, tengok jari saya. Tengok jari saya, keluar dari positif, pergi negatif. Lepas tu separuh cycle lagi, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Awak tengok perilaku ataupun gerakan jari saya. Ini adalah perbuatan ulang alik. Awak tahu tak ulang alik pergi kedai? Apa maksud dia?
pergi kedai, balik rumah, pergi kedai, balik rumah, pergi kedai, balik rumah. Itu maksudnya ulang alik. Pergi di sini ke sana, lepas tu dia ulang balik. Lepas tu dia ulang balik. Sebab tu kita panggil dia alternating current, arus ulang alik. Kerana dia pergi masuk balik, pergi masuk balik, pergi masuk balik. Okay, dia patah balik. Arus ulang alik. Banyak kali saya ulang ni nak bagi faham. So AC power supply have a waveform. Ini kita panggil waveform. Saya padam balik semua. So the waveform of a AC power supply is drawn like so, macam ni. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Ulanglah sampai Abang Jamil mampus. Tu yang viral tu kan. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. So this is AC. So now by using the process called rectification, we are converting this AC into DC. Kita nak ubahkan waveform itu atau arus itu kepada arus terus. Okay, macam mana kita nak ubah? Kita pakai diode. Berapa banyak diode kita pakai? Satu diode sahaja. Okay, macam mana waveform dia daripada positif, negatif, positif, negatif, yang ulang sampai Abang Jamil mampus tu. Kenapa jadi positif? Tak ada apa-apa. Positif, tak ada apa-apa. Positif, tak ada apa-apa. Okay, macam mana jadi macam tu? Jom kita tengok. Alright, pertama, seperti saya beritahu tadi, silap. Seperti saya maklumkan tadi, terminal untuk AC boleh interchange. First half cycle, positif kat sini, negatif kat sini. Lepas tu dia tukar, positif kat bawah, negatif kat atas. Macam tu, every half cycle. So kita assume pada first half cycle, atas ni positif, bawah ni negatif. Apa berlaku? Arus keluar. Okay, arus keluar. Cuba buat tengok terminal positif AC bersambung dengan terminal positif diode. Ni sebab tu saya kata dalam part 1, terminal positif diode dengan negatif diode kena hafal. Kena tahu kat mana kedudukan dia. So positif dengan positif apa berlaku? Dalam part 1, positif dengan positif, maka berlakunya forward bias. Dalam forward bias apa berlaku? Arus dibenarkan melepasi diode. So arus melepasi diode masuk dalam resistor dan melengkapkan litar. Maka terbentuklah waveform yang pertama, this one. Bila arus dapat melepasi, maka sebelah sana dapat bacaan arus. Okay, dapat bacaan. Vice versa. Vice versa. Cuba tengok kat sini. Tadi positif ke atas ya. Sebelum saya padam, tengok ni. Positif dekat atas. Okay. So now for the next half cycle. Okay. For the next half cycle, bahagian ni. Okay. Tadi positif ke atas kan. Sekarang kita, bukan kita lah, the AC power supply tukarkan terminal dia, atas dah jadi negatif, bawah jadi positif. So check balik. Positif terminal sambung dengan negatif terminal sambung dengan positif diode. Apa jadi ya? Jadilah reverse bias. Apa berlaku dalam reverse bias? Arus tidak dapat melepasi diode. Arus tak boleh melepasi diode. Apa berlaku? Tidak ada bacaan pada sebelah kanan ni. Dapatlah kita nilai kosong. Tak ada value. Ni kosong. Tadi ada bacaan. Sebab arus boleh lalu. Bila next half cycle, tiba-tiba arus tak boleh lalu, bacaannya kosong. Saya tunjuk yang nombor 3. Tadi kan mula-mula sekali positif atas, bawah negatif. Lepas tu yang kedua ni negatif atas, bawah positif. Guess what? Apa berlaku yang dalam ketiga? The third half cycle apa berlaku? Atas kembali positif, bawah negatif. Positif terminal sambung dengan positif diode. Forward bias. Bila forward bias, arus boleh melepasi diode. Bila arus boleh melepasi diode,
waveform ini terbentuk. Bermaksud ada bacaan voltan ataupun arus. Itulah yang berlaku sehingga mana awak switch off. So dia akan menghasilkan, instead of AC, which is like so, akan bertukar kepada ada, tak ada, ada, tak ada, ada, tak ada, macam tu. So it is called as half wave rectification because kalau awak tengok gambar dia betul-betul, half of the wave is now being removed. Wave ni kita lukis macam ni. This is one complete cycle of a wave. Half of it we get rid of. Kita buang. Yang bawah tu kita buang semua. Tinggallah yang atas-atas saja. So this is half wave rectification. Kalau soalan tanya macam mana nak buat half wave rectification, kita gunakan satu diode sahaja. Kita sambungkan dengan satu diode, maka kita akan buang semua wave yang berada di bawah, yang negative half cycle ni. This negative half cycle is now being removed ataupun become zeros. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab kita nak tukarkan daripada AC ke DC. Daripada AC ke DC. Saya padam balik. Boleh ke saya padam balik? Sebab saya ada benda nak cerita dulu sebelum saya pergi ke full wave. Itu flow dia. Bagi saya suka cerita macam ni. Biar saya tukarkan skrin kepada skrin putih sekejap. Oh, skrin putih tak boleh tulis ke? Sekejap. Boleh kan? Wait. Screen. Alright. Now, awak tak boleh tulis. Terkejut. Okay, macam ni. Macam ni ya. Awak tahu dah AC waveform dia macam ni. This is AC. Dan kalau awak cek dalam internet ataupun dalam buku awak, kalau awak melukis graf untuk DC, awak akan dapat graf yang seperti ini. Direct current. Okay, saya cerita dulu yang ni ya. Nanti awak tak dapat gambaran ni. Kenapa? Apa benda ni? Tak tally pun. Kan, macam tak klik je. Okay, macam ni. AC, nilai voltannya. Okay, nilai voltannya atau nilai arusnya berulang alik. Bermaksud ada masa nilai arus dia meningkat kepada maksimum kat sini. Ada masa nilai arus dia menjadi kosong. Ada masa nilai arus dia menjadi maksimum negatif. So dia berulang alik. Contoh macam ni lah. Mula daripada 0 ampere. 0 naik 1, 2, 3, 4, 5, turun balik 4, 3, 2, 1, 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dia macam tu. Kejap dia naik pergi maksimum, dia turun balik pergi 0. Turun balik, naik balik negatif. Lepas tu naik balik pergi 0, naik lagi pergi maksimum. Dia macam tu. Dia waveform dia macam tu. Okay, nilai arus dia tu kita boleh fikirkan macam not stable. Dia tak stabil. Dia kejap dia pergi tinggi, kejap dia pergi rendah. Kejap dia pergi tinggi, kejap dia pergi rendah. Lampu yang awak kita pasang ni sebenarnya datang daripada AC power supply. Sebenarnya lampu tu, cuba awak ambil handphone awak. Ni awak boleh cuba ambil handphone awak. Kalau handphone awak cukup mahal lah. Saya rasa handphone saya pun boleh nampak. Awak pergi nyalakan di depan lampu dengan mode slow motion. Okay, insyaAllah awak akan dapat gambaran semasa rakaman awak tu. Lepas awak play, awak akan dapati gambar awak tu berkelip. Lampu ni macam ni je, biasa je, cerah biasa je. Tapi bila awak rakam, awak play balik playback awak tu, awak dapati dia berkelip. Sebenarnya itu menunjukkan voltan atau arus yang diterima oleh lampu tadi tu bukanlah arus yang seragam ataupun stabil. Dia ada masa dia tinggi, ada masa dia kosong, ada masa dia tinggi balik. Okay, yang tu AC. Itu maksud dia AC. Now kita nak convert the so called arus yang tak stabil tadi tu, kita nak jadikan dia lebih stabil. Ini bentuk DC.
kalau bateri tu dia label sebagai 6 volt, maka 6 volt je lah yang dikeluarkan oleh bateri tu, tak kurang tak lebih. So apparently memang daripada 6 tu dia lama-lama dia akan turun lah kan. Tapi secara idea dia adalah kalau 6 volt maksudnya dia keluarkan 6 volt lah. Dia bukan dia kosong naik 6, turun balik pergi 5, turun balik pergi 2, pergi kosong, naik balik, tak. Dia 6 je. Tapi kalau AC, kalau dia label dekat sini 6, dia label kat sini 6, itu bermaksud maksimum dia 6. Dia fluctuates between 0 to 6, turun balik 0, pergi negative 6, pergi balik 0, naik balik 6. So it is not stable. So adakah gambaran, tengok ni saya bulat ni, adakah gambaran ini menunjukkan rectification kita telah berlaku dengan lengkap? Jawapannya tidak. Kita nak sampai graf kita lebih kurang macam ni, stabil. Daripada yang berombak macam ni, kita nak graf kita stabil, smooth, rata. Kita nak ratakan waveform dia tu. Okay, so dengan itu kita tambah baik rectification itu ke dalam satu proses lagi dipanggil sebagai full wave rectification. Full wave rectification. So apa berlaku dalam full wave rectification ini? Okay, full wave rectification ni tengok betul-betul. Kita gunakan 4 diode yang disambungkan secara khusus dan ianya dipanggil sebagai bridge rectifier. So whenever soalan tanya bridge rectifier ni apa? Ia adalah hasil sambungan 4 diode. Tadi berapa diode? Half wave berapa diode? 1 diode. Okay, 1 diode saja. Now dalam bridge rectifier kita gunakan 4 diode. Tengok kat sini saya tengah highlight 4 diode. Itulah susunan dia. Okay, saya tunjuk susunan dia dulu ya. Sorry, saya tunjuk susunan dia dulu. So dia mesti ke atas, ke bawah, lepas tu dia jumpa balik ke atas, ke bawah. Dia macam terbuka, lepas tu dia gabung balik, terbuka, gabung balik macam ni. Terbuka, gabung balik. Tu perkataan mudah lah. Jangan awak jawab dalam exam pula kan, dia buka, dia gabung balik. So awak kena ingat susunan diode ni. Kalau tak sama macam ni, itu bukan bridge rectifier. Itu bukan bridge rectifier. Okay, so kenapa boleh berlakunya ataupun macam mana daripada waveform AC ni bertukar kepada macam ni selepas full wave rectification? Tengok betul-betul. Sini kawasan ataupun tempat yang penting dalam video part 2 ni. Okay, saya cerita lanjut. Okay, tengok saya punya pen betul-betul. Tengok saya punya pen betul-betul. Alright, kita fokus kepada power supply dekat sini. Boleh nampak ke? Saya highlight dulu. Tengok dekat power supply ni. Nanti pun tengok dekat power supply ni dulu. First tempat pertama yang awak nak kena tengok. Alright, sedar tak awak dalam half wave rectification kita benarkan the first half cycle, tapi kita tak benarkan the second half cycle. Kita tak benarkan ni. Lepas tu kita benarkan yang ni. Kita tak benarkan ni. Kita membuang separuh daripada waveform tersebut. Sebab tu kita panggil half wave rectification. So jadilah dia macam ni. Ni kita benarkan ada arus, ini kita tak benarkan kosong. Ini kita benarkan ada arus, ini kita tak benarkan kosong. Okay, berlainan dengan full wave. Kenapa dia panggil full wave? Because we allow both half cycle during the rectification. Kita benarkan dua-dua sekali. Macam mana dua-dua boleh benar? Macam mana dua-dua boleh dibenarkan? So kita susun dalam 4 diode ni dalam bridge rectifier. Tujuan dia apa? Supaya kita boleh benarkan arus untuk kedua-dua half cycle. Kita tak buang separuh dia, kita guna. We make use the another half cycle tu. Kita make use, kita guna. Macam mana kita nak guna? Tengok sini. Tengok figure 5.9 atas. Let's say the first half cycle, this part here will be positive terminal, bawah negative terminal. Okay, saya akan buat cara yang sama dengan half wave tadi.
So let's say the first half cycle, sini positif, bawah negatif. Arus pergi mana? Ikut anak panah saya ni, pergi ke kanan, turun ke bawah. Okay, dia jumpa dua cabang tau. Dia jumpa dua cabang, D4 dengan D1. D4 dengan D1. Agak-agak awak lah, arus boleh lalu ikut mana? D4 atau D1? Jawapannya apa? D1. Kalau awak tak mahir part 1, maka dekat sinilah awak akan sangkut. Okay, dekat sinilah awak akan sangkut. Sebab apa boleh lalu dekat D1 tapi bukan D4? Because forward bias. Susunan diod D1 berada dalam kedudukan forward bias. Sebab itu arus selalu ikut D1. Okay, kalau tak faham yang ni, pergi bahagian 1, video bahagian 1. Lepas masuk dalam D1, tiba-tiba dia jumpa dua simpang lagi. Satu pergi kanan, satu lagi kat D3. Takkan dia nak pergi dekat D3. D3 ni dalam reverse bias, dia pergi kanan. Dia dekat sini, bukan saya nak guna dia ni ya. Dia dekat sini merujuk kepada arus. Okay, so arus masuk dalam resistor, pindah ke kiri atau mengalir ke kiri, naik ke atas. Okey, kalau awak jumpa tanda ni, jangan terkejut. Ni maksudnya wire yang tak bersambung. Dia bertindan, duduk atas. Wire tu diletakkan di atas. Bukan dia bersambung, bukan kita cabut, kita sambungkan dia junction, bukan. Dia berada di atas. So arus mengalir ke atas, tiba-tiba dia jumpa dua simpang. Dekat sini pelajar selalu silap. Saya padam kat sini. Sampai kat sini, tiba-tiba dia ada dua pilihan. Tadi boleh awak belagak sebab awak faham forward bias, reverse bias kan. Awak pun tengok. Okay, ni forward lalu kat sini. Ni reverse, tak boleh lalu kat ni. Tiba-tiba tengok kat sini, D4 pun forward, D2 pun forward. Macam mana? D4 pun forward, D2 pun forward. Okay, kalau tengok buku teks, dia beritahu bahawa arus ni lalu ikut D2, tak lalu ikut D4. Sedangkan D4 pun forward. Kenapa dia tak lalu D4? Jawapannya adalah arus keluar dari terminal positif sentiasa menghala ke arah terminal negatif. Sentiasa, saya ulang ayat ni. Arus keluar dari positif, dia akan cari terminal negatif. Cari tu bahasa kampung lah kan. Arus tu akan mengalir kembali ke dalam negatif terminal. Logiknya, kalau dia pergi D4, dia nak pergi mana lepas tu? Kalau dia pergi D4, dia nak patah balik pergi kat positif terminal ke? Dia naik atas ni, dia patah balik pergi sini. Tak logik. Dia baru keluar dari sini je. Ke dia pergi D4, dia pergi D1, dia ulang balik. Dia ulang sampai Abang Jamil mampus sekali lagi. Kan? Tak logik. So pergi D2 kerana D2 bersambung dengan negatif terminal. Arus tu akan masuk dalam D2, kemudian melengkapkan litar tersebut. Okay, melengkapkan litar tersebut menyebabkan dapatlah kita waveform yang pertama. Yang ni AC ya. Saya lukis AC. Saya lukis dulu. Okay, dapatlah kita waveform yang pertama. So the first, bukan waveform yang pertama, sorry, the first half cycle. So yang ni AC, kita dapat yang ni. Okay, ibu buat susu Ustaz, boleh ambil. Okay, yang ni dia punya DC. Okay, selesai dah yang first half cycle ataupun positive half cycle. Kita pergi kepada negative half cycle. Now, seperti saya ajar tadi, saya katakan AC power supply ni ataupun AC source ni, terminal positif dengan negatif dia akan interchange every half cycle. So, tadi positif ke atas. Sekarang untuk the next half cycle, positif di bawah, negatif di atas. Okay, for the same reason, using the same flow, awak akan faham the negative half cycle ni. Arus sentiasa keluar dari terminal positif. Ni arus, dia keluar dari terminal positif, akhirnya dia akan pusing masuk dalam negatif terminal. Okay, dah ke ibu? Zahid, Mah.
apa? Cakap apa? Sama. Okay. So arus akan keluar dari terminal positif, akhirnya akan mengalir ke dalam negatif terminal. Tengok sini, arus keluar di bawah ni pergi masuk ke dalam simpang ni. Dia ada D2 dengan D3. So D2 dalam reverse bias, takkan dia nak flow macam ni. Tak boleh. Dia masuk dalam D3. Sampai dekat D3, takkan nak pergi dekat D1. D1 reverse bias, dia pergi kanan, masuk dalam resistor, kemudian pergi kiri, naik atas, kemudian jumpalah simpang 2 ini. Simpang 2 ni dua-dua forward bias. D4 pun forward, D2 pun forward. Nah, macam mana awak nak tentukan dia masuk mana? Ketahuilah bahawa dia baru saja keluar dari positif terminal, dia sepatutnya mengalir pergi ke negatif terminal. So dia masuk dalam D4. So now kedua-dua positif cycle dengan negatif cycle ni, okay, positif half dengan negatif half ni, dua-dua kali arus dibenarkan melalui diode. Arus akan complete the circuit macam mana pun. Positif atas ke dia complete, positif bawah pun dia akan complete. So dengan itu dapatlah kita waveform ke atas macam ni sekali lagi. So instead of we got 0 tadi, tengok saya highlight, saya ambil highlighter jap. Mana warna hijau. Okay. So daripada sini we flip this waveform up, naik atas pergi sini. Tadi yang half wave tadi, yang bawah ni, kita telah kosongkan dia. Sebab arus tak boleh melepasi. Arus tak boleh melepasi. The second half cycle, arus tak boleh pass through. So dapat kosong lah. Tapi dengan menggunakan full wave rectification, kita gunakan 4 diode ni, arus boleh melepasi pada mana-mana arah sekalipun. Positif atas ke, positif bawah ke, dua-dua kali boleh pass through. So itulah yang berlaku, dan dapatlah kita waveform seperti mana dalam gambar rajah ini. Semua waveform yang di bawah ni seolah-olah di flip up kan, dinaikkan menjadi begini. So kita sentiasa dapat atas, 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 atas sampai habis. Kalau yang first half tadi, half wave tadi kita dapat atas, kosong, atas, kosong, atas, kosong. Tapi dalam full wave kita dapat atas, 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 atas. So full wave rectification is a process where both half of every cycle of AC is made to flow in the same direction. Kita benarkan ataupun kita buat dia supaya mengalir dalam arah yang sama. Okay, dalam arah yang sama. Okay, just to remind you apa yang saya dah ajar tadi. Saya bagi tahu tadi, kita punya goal adalah to convert this waveform. Kita nak tukar waveform ni, which is AC, kita nak tukarkan kepada DC. Macam mana bentuk DC? Macam ni. Ni yang dituliskan kat sini dalam buku teks awak. Kita nak tukar dia jadi macam tu. Nampak tak samar-samar kita punya apa ni? Tujuan kita tu hampir nak dapat dah. Hampir nak dapat dah. Bukan dapat lagi, hampir nak dapat dah. Nampak ni? Atas, 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 dan sini. Bandingkan dua ni. Okay, hampir tapi belum lagi cukup stabil. Kalau tadi saya kata ni tak stabil ni. Dari kosong naik maksimum, turun kosong, naik maksimum, turun kosong, naik maksimum, turun kosong, naik maksimum, turun kosong. Nah, kita dah convert dia setakat ni. Kosong, maksimum, kosong, maksimum, kosong, maksimum. Masih lagi arus tu fluctuates. Masih lagi voltan itu naik dan turun. Tak stabil. Tak stabil. DC dia stabil 6 saja. Tadi kan saya dah cerita tadi. Dengar balik. So macam mana kita nak tukar ni, yang tak stabil lagi ni, yang hampir-hampir stabil ni, kepada ini? Macam mana? Ni last part. Dalam litar full wave tadi tu, kita cuma tambahkan satu lagi barang elektronik atau alatan elektronik. Namanya adalah kapasitor.
Pernah dengar kapasitor? Kapasitor, fungsi kapasitor, saya cerita dulu fungsi kapasitor. Apa fungsi kapasitor? Kapasitor ada dua fungsi. Pertama, dia boleh store, simpan. Silap eja pula dah. Sorry, padam balik. A capacitor can store charge, menyimpan charge. Yang ni hati-hati pelajar, jangan guna perkataan arus. Dia menyimpan charge, bukan menyimpan arus. Kedua, it can release charge. So kapasitor ada dua fungsi. Dia ada masa dia simpan charge dalam dia. Ada masa dia lepaskan charge. Dalam basic elektrik, apabila charge dilepaskan untuk mengalir, maka terhasillah arus. Dengar betul-betul ni. Ni basic elektrik. Bila charge dibiarkan mengalir, maka wujudnya arus. Buktinya apa? Elektron kalau boleh mengalir dalam konduktor, maka barulah ada arus. Kalau elektron tu tak mengalir dalam konduktor, tak ada arus. Okey, ni basic ni, basic. Awak kena tahu basic semua ni. So, apabila charge, dengar betul-betul, apabila charge dibenarkan untuk mengalir, barulah ada arus. Okey, saya tak nak pergi lagi kat situ. Saya bagi tahu dulu bila, pada keadaan manakah kapasitor akan store charge. Kapasitor akan simpan charge kalau ada arus yang melaluinya. Awak ambil satu kapasitor, sambung dengan wire, sambung dengan bateri. Bila awak sambung dengan bateri, arus keluar dari bateri tu masuk dalam kapasitor. Selagi mana bersambungnya ataupun selagi mana bersambungnya litar tu dengan kapasitor, kapasitor awak sedang menyimpan charge. Dia simpan dalam tu. Arus lalu ikut dia, dia simpan. Okay, ingat charge. Dia simpan charge. Bila yang kapasitor akan release charge? Bila kapasitor release charge? Sebaik saja awak lepaskan wire tersebut. Apabila arus sudah pun tidak melaluinya, maka kapasitor akan release the charge. Release the charge. Okay, ni kena faham yang ni dulu, baru boleh faham yang saya nak cerita sebenar dekat slide ni. Okay. So kapasitor dia ada dua keadaan. Kalau arus ada dekat dia, dia simpan. Arus tak ada dekat dia, dia lepaskan charge tu. Okay, saya padam dulu. Saya tak payah padam lah. Alright. So this process, yang mana kita menggunakan kapasitor dan menyambungkan secara parallel. Ni nampak ni? Saya tu resistor, ni kapasitor. Ni simbol kapasitor ya. Ni simbol kapasitor. Kita sambungkan kapasitor secara selari, parallel dengan resistor di dalam litar. Kita sedang membuat proses smoothing, meratakan. Smooth, kita meratakan. Tengok dulu proses meratakan. Nanti awak tak faham apa itu meratakan. Saya tunjuk dulu wave untuk half wave. Panjang betul tajuk ni kan. Panjang. Alright. Kan senang jadi engineer. Right, tengok ni. Half wave. Half wave ada kosong. Ada kosong. Ada kosong. Kan tak rata tu. Waveform dia tu tak rata. So untuk kita ratakan dia, kita tambah kapasitor secara parallel dengan resistor. Apa berlaku? Apa berlaku adalah waveform yang tidak rata tadi akan diratakan. Akan diratakan. Tengok sini. Saya lukis yang merah dulu yang asal ya. Ada, tak ada. Allah. Ada, tak ada. Kenapa dia tak nak kena? Padam balik. Ada, tak ada. Ada, tak ada. Duduk bawah pula dah. Nantak kau lah. Okay. So antara waveform ini berlakunya naik turun dia fluctuates. So bila kita tambah kapasitor,
menyebabkan waveform tu jadi macam ini. So di antara sini ke sini, yang warna biru ni, dari puncak ke puncak ni dia akan turun sikit, lepas tu dia naik balik. Turun sikit, dia naik balik. Lepas tu turun sikit, dia naik balik. Dan begitulah seterusnya. So waveform yang baru tu adalah yang berwarna biru. So instead of betul-betul dia lengkung, kosong maksimum, turun kosong, lepas tu kosong lama, lepas tu naik balik, turun balik, kosong lama. Dia macam, kalau awak sambung, lampu akan menyala, padam, menyala, terang, padam, menyala, terang, padam. Macam lampu raya, lampu led lamp tu. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak dia punya currentnya adalah stabil. So by using capacitor, kita punya waveform now lebih stabil. Berbanding dengan macam ni, kita dapat yang naik sikit, turun sikit, naik sikit, turun sikit. Lebih smooth, lebih rata. Kalau nak tahu yang rata tu yang mana, yang biru tu lah. Ni tengok yang biru ni, lebih rata. Dia lebih rata. Okay, macam mana boleh diratakan? Ni yang saya nak cerita. Macam mana boleh terrata pula macam tu? Fokus pada bahagian sini, yang saya highlight ni. Fokus pada bahagian sini. Saya buat kat sini lah. Macam mana dari tak rata jadi rata? Ni. Mana datangnya ni? Itulah dia fungsi kapasitor. Kapasitor lah yang ambil peranan tu. Kapasitor lah yang menyebabkan waveform ni menjadi rata. Tengok, saya ajar. Okey. Dekat sini ada arus ke tak ada arus? Dekat puncak. Dekat puncak ada arus maksimum. Ada arus maksimum. Apa sifat kapasitor bila ada arus? Kapasitor menyimpan cas. So at this point here, kapasitor sedang menyimpan cas. Dia tak buat apa-apa, dia ambil cas tu, dia simpan. Okay, imagine dia ambil cas. Kenapa dia boleh ambil cas tu? Sebab arus melalui dia. Kenapa arus melalui dia? Ni waveform ni menunjukkan ada arus maksimum. Dia pun simpan. Apabila arus makin lama makin turun, nampak ni arus makin lama makin turun. Ni arus turun ni. Arus turun sehinggalah arus menjadi kosong. Arus menjadi kosong. Maksudnya arus tak ada. Apa berlaku kepada kapasitor sebaik sahaja arus tidak ada? Jawapannya, kapasitor release the charge. Kapasitor akan melepaskan cas yang dia simpan tadi. Tadi dia simpan, bila arus ada dia simpan. Arus tak ada dia lepaskan. Saya cakap apa? Apabila arus dibenarkan mengalir di dalam litar, apabila cas dibenarkan mengalir di dalam litar, wujudnya arus. So instead of kosong tadi, arus akan wujud di sini. Itu yang dilukis kat sini. Tapi arus tu makin lama makin rendah. Sebabnya jumlah cas tu makin lama makin berkurangan. Dia kan dah release cas tu. Bila dia release cas tu makin lama makin berkurang. Maka arus juga akan makin berkurang. Tapi tidaklah sehingga mencapai kosong. So tengok dekat sini, saya tanda poin-poin ni. Dekat sini arus ada, dia bercas. Sini arus tak ada, maka dia release cas. Sini arus ada balik, dia simpan balik cas. Lepas tu arus tak ada balik, dia release cas. Lepas tu store charge, release charge, so on and so forth. Okay, begitulah seterusnya. Sama juga dengan full wave. Dalam full wave, okay, kita dapat waveform macam ni. Saya padam yang bawah ni ya. Sebab saya pening tengok lukisan ni. Saya takut awak pun pening tak. Saya padam, saya lukis balik. Okay, kita padam. Ambil masa sikit. Nah, habis dah ni. Alright. Dalam full wave, apa yang kita dapat? Waveform kita adalah, kita tak buang yang separuh tu. Ingat tak? Kita tak buang yang separuh tu. Kita dapat atas, 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 atas. Tapi ni tak cukup rata lagi. Tak cukup rata. Kita nak dia rata, betul-betul straight. So kita buat proses yang sama. Kita tambahkan kapasitor dan kita sambungkan secara selari dengan resistor. So proses ni nama dia smoothing juga. Namanya smoothing juga. Apa yang kita buat adalah, kapasitor tu akan take action. Kapasitor tu akan beraksi. Sama juga. Kalau tak ada arus macam ni kan, tak ada arus,
Ni tak ada arus. Dia akan lepaskan cas. Ni atas ni ada arus. Dia simpan cas. Lepas tu arus makin lama makin turun. Tengok pen saya ni, makin lama makin turun. Apa berlaku jika arus makin lama makin tak ada? Dia akan release charge. So dia akan release charge macam tu. Sini dia store, release, store, release, store, release, store, release, store, release. Nampak saya tak lukis yang merah tu? Store, release, store, release, store, release. Okay, saya tak nak lukis yang merah ni sebab apa? Cuba tengok. Jeng jeng jeng. Kalau saya lukis kembali waveform atau goal kita, iaitu DC. Kita nak kan waveform tu kalau 6 volt, 6 je lah. Stabil 6 sampai sudah. Okay. And guess what? Kita sudah pun menghampiri goal kita tadi. Goal kita tadi. Tengok sini, saya buat magic. Saya padam yang merah ni. Okay. And look at that. We have now reached our goal of producing DC. Nampak tak? Kita sekarang sudah pun mencapai objektif kita, membentuk satu waveform yang stabil. Walaupun nampak berlekut-lekut sikit tadi tu. So at least dia punya fluctuation dia are not too obvious. Dia tak adalah sampai pergi kosong. Dia akan fluctuate sikit saja. Menghampiri bentuk DC kepunyaan bateri. Kalau bateri macam ni, bateri kalau dia tulis 6 volt je lah. Okay. So by using full wave rectification with smoothing, we are producing the smooth waveform that is quite similar to the waveform ataupun to the graph of a DC. Dengan itu barulah telefon awak tadi boleh dicas menggunakan charger awak tersebut. Okay. So ini waveform dia. Alright. Habis dah. Takat tu je buku teks. Okay. Kalau awak tanya saya, cikgu, kenapa kita tak boleh dapat straight macam ni? Kalau nak dapat straight macam ni, kita kena cas telefon awak pakai bateri. Ambil bateri, kita sambung. Bateri biasa, sambung. So kalau kita pakai AC, kita still akan dapat waveform yang sedikit fluctuates tetapi menghampiri DC. So the voltage and the current are going to be more stable. Dia akan jadi stable. Okay. Macam mana kita nak pastikan the waveform hasil daripada yang saya dapat ni, kita nak dia lagi smooth kan? Saya dapat yang berlekuk macam ni kan, saya nak dia lagi rata. Dia turun lagi sikit, dia rata hampir kepada garis lurus. Jawapan dia adalah kita menggunakan kapasitor. Ya. Katanya mati. Watt yang mati. Kat mana? Kat phone ibu. Oh, okey. Tak, gigit dia. Dog gigit dia. Sekejap lagi kita bincangkan, okey? Okey. So, balik pada kisah tadi, kalau kita nak pastikan the waveform hasil daripada smoothing ni lebih rata, so kita tak nak dia berlekut langsung ataupun sikit saja berlekut, kita gunakanlah kapasitor yang kapasitensnya lebih besar. Kapasitens ni dia macam resistance lah. Resistor, nilai dia kan. Kalau resistance tinggi, maksudnya nilai resistor dia tu, ohm dia tu tinggi lah. So kalau kita nak lebih smooth, kita gunakan kapasitor yang kapasitensnya, tengok saya eja kapasitens, TANC, kapasitens tinggi. Okay, barulah dapat smoother waveform. Antara, tengok saya takut pula ni, nanti soalan tanya awak tak tahu pula. Kapasitens, simbol dia simbol dia pula dah. Kapasitens ni saya bagi dua nilai kat awak. Contohnya 2 saya lupa dah. 2 farad dengan 20 farad. Okey, awak ada dua kapasitor yang awak boleh pilih. Nak pilih 2 farad ke 20 farad. Farad ni adalah unit untuk kapasitens. Unit untuk kapasitens.
So awak perlu pilih 20 farad kerana menghasilkan waveform yang lebih smooth. Tu jawapan dia. Menghasilkan waveform yang lebih smooth. The greater the value of capacitance, the smoother the waveform. Okay, saya harap awak boleh ulang tengok. Kalau tak faham apa-apa boleh tanya kat bawah ni, boleh tanya dekat IG. Boleh tanya dekat IG. Boleh PM saja, tunjuk gambar mana yang awak tak faham, ataupun awak ada soalan sendiri awak nak tanya, boleh DM atau hubungi saya. Okay, itu sahaja. Harap membantu awak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.